Jadi si Adam ni pelik lah. Kalau si Firdaus tu pergi balik kampung 3 hari lepas, jadi siapa yang tengok filem hantu tu semalam? Hai, Assalamualaikum and welcome back to Pika Storyteller Channel. So, video Pika yang sebelum ni, Pika ceritakan tentang kisah anak sepupu Pika yang nama Munir tu. Yang tu kisah dia agak seram komedi. Okay, tetapi untuk kisah yang Pika akan ceritakan kali ini, dia agak serius dan panjang. Dan selain tu, dia agak seram sikit. Okay, kisah ni sebenarnya pernah viral sekitar tahun 2018 melalui satu Twitter. Dan baru-baru ni Pika dapatlah satu komen ni daripada Muhammad Sufi, yang mana dia kata cerita ni sebenarnya kisah dia. Sebelum ni pernahlah ada dalam artikel dekat says.com dan juga adalah beberapa tempat blog lain ada pasal kisah dia ni. Tetapi dia kata sebagai tuan kepada cerita ni, dia nak Pika ceritakan dari segi penceritaan Pika pula. Mungkinlah sebelum ni ada dalam artikel kan, tapi kali ni dia nak dalam versi penceritaan pula. So Pika memang hargai sangat-sangat. Terima kasih sebab memberikan Pika peluang, dan juga bila mana orang kata apa, tuan empunya cerita tu sendiri nak kita ceritakan. So Pika memang appreciate sangat-sangat. So terima kasih kepada Muhammad Sufi. Jadi tanpa kita buang masa, jom kita mulakan. Kisah dia ni sebenarnya berlaku pada tahun sekitar 2009, di mana ada seorang lelaki ni, dia gunakan nama samaran dia sebagai Adam. Okay, Adam ni dia baru je habis belajar, dan lepas tu dia terus dapat job offer di sebuah bank di bandar KL. Jadi bila dia dapat job offer tu, dia pergilah cari rumah sewa, dan dikatakan yang dia ni jenis yang suka privacy. Bila dia tengok semua rumah sewa tu, akhirnya dia pun memilihlah sebuah kondominium. Walaupun harga sewa kondominium tu agak mahal, tapi disebabkan oleh beberapa faktor, iaitu faktor keselamatan, privacy, faktor kemudahan, okay, dan juga jarak antara kondominium tu dengan dia punya office. Jadi dia pun setujulah untuk ambil kondominium tu sebagai rumah sewa dia. Okay, untuk pengetahuan korang, dia masuk ke dalam rumah tu seminggu sebelum dia mula kerja. Biasalah kan, bila kita nak start kerja, kita kena prepare dulu semua kan. So lepas tu dia pun masuklah kerja. Seminggu kemudian tu dia masuk kerja, dan dia pun kerjalah dekat HQ Bank tu selama lebih kurang 5 bulan. Sebelum akhirnya dia pun ditugaskan untuk keluar outstation dan kerja dekat Sabah. Dan dia kerja dekat Sabah ni lebih kurang dalam 5 bulan. Lama kan dia punya outstation tu. So lepas dia balik daripada Sabah, balik daripada outstation tu, dia pun ambillah cuti seminggu untuk dia balik ke kampung. Masa dekat kampung, sekali tu dia dapat satu panggilan telefon tau, daripada seseorang, nombor yang tak dikenali. Dia pun angkat semua, sembang. Sekali rupa-rupanya yang call dia tu adalah Firdaus. Firdaus ni adalah kawan dia semasa dekat universiti dulu. Tak adalah rapat sangat, tapi diorang pernah lah pergi makan sama-sama, lepak, apa semua kan, tengok bola. Biasalah kan, budak lelaki kalau dekat satu universiti, biasanya diorang macam, orang kata, mingle around sikit kan. So dia pun macam, mula pelik lah kan, macam manalah Firdaus ni boleh dapat nombor dia. Tapi lepas tu sembang-sembang okey lah kan. Rupa-rupanya Firdaus ni bagi tahu dekat dia tujuan kenapa Firdaus tu call dia adalah sebab Firdaus ni dia nak tinggal serumah dengan Adam ni. Adam ni dia macam agak keberatan lah, sebab dia ni jenis yang suka privacy. Dia kalau boleh dalam satu rumah tu dia nak dia seorang je kan. So tapi biasalah kan, kita bila orang minta tolong apa semua, takkanlah kita terus nak cakap no, tak boleh kan. So dia pun bagilah alasan dekat si Firdaus ni. Dia kena tanya dulu tuan rumah sama ada boleh ke tak bawa masuk orang lain ke dalam rumah tu. So Firdaus pun kata okey. Jadi dia cakap lah dia akan bagi jawapan lah sama ada Firdaus ni boleh masuk ke tak dalam 2-3 hari kemudian. Dipendekkan cerita, Firdaus ni pun dapatlah masuk ke rumah sewa Adam ni. Bila dia masuk
sekitar penghujung tahun 2011 tu, Firdaus ni dia telah pun memilih bilik ketiga. Bilik ketiga ni dia berdekatan dengan dapur. Manakala bilik si Adam ni pula adalah bilik tidur utama, master bedroom kan. Sebab katanya kondominium dia tu ada 3 bilik. Jadi pada masa tu bermulalah kehidupan diorang sebagai housemate. Okey, pada malam pertama tu diorang banyaklah sembang kan. Biasalah kawan lama tak jumpa, dia sembang semua. So dia terangkanlah juga dekat Firdaus ni yang dia ni mungkinlah kadang-kadang tak ada lama dekat rumah tu sebab dia kena outstation apa semua kan. Dan Firdaus ni pula dia cerita yang dia ni bekerja dengan sebuah syarikat telekomunikasi dan dia kerja shift malam. Jadi si Adam ni dia tak adalah tanya banyak sangat tentang skop kerja Firdaus ni, sebab kalau kerja dekat KL kita tak pelik tau bila ada macam kerja shift malam ke apa semua macam tu. Semuanya kelihatan normal kan sampailah Mei 2011. Pada satu hari tu si Adam ni dia balik lambat tau ke rumah. Dia balik dalam lebih kurang pukul 1 pagi macam tu. Dan dalam keadaan mengantuk, mamai tu dia masuk dalam rumah dan dia tengok yang si Firdaus ni tengah menonton movie sorang-sorang. Dia layan cerita hantu. Kemudian dia pun bagilah salam kan. Lepas tu dia pun teruslah masuk tidur sebab penat kan. Akibat terlampau letih dan mengantuk, dia pun tertidur sampailah dia terlajak subuh. Dia terbangun dalam pukul 8 pagi macam tu. Dan lepas tu dia dapat satu phone call tau. Si Firdaus ni call Adam. Lepas tu dia cakap dekat Adam, dia tak balik rumah tau sebab dia dah 3 hari dekat kampung sebab ada kes emergency keluarga macam tu. Jadi si Adam ni pelik lah. Kalau si Firdaus tu pergi balik kampung 3 hari lepas, jadi siapa yang tengok filem hantu tu semalam? Walaupun dia terkejut sebab dia dapat phone call tu kan yang mengatakan yang si Firdaus ni ada dekat kampung, dan lepas tu malam tu kan dia nampak Firdaus tu tengah tengok cerita hantu. Tapi pada masa sama dia tetap husnuzon je lah, berfikiran baik. Sebab katanya mungkinlah faktor dia penat kan dalam keadaan mamai ke, jadi dia ternampak benda yang tak sepatutnya. Jadi disebabkan dia ada lagi baki 2 hari cuti, dia pun bosan kan. So better lah kalau dia ni kemas rumah. So dia pun kemaslah rumah, bermula daripada bilik dia, toilet semua, dapur, sampailah dia bersihkan dekat depan bilik si Firdaus ni. Cumanya pada masa tu bila dia nak kemas depan bilik Firdaus ni, dia pelik tau sebab keadaan depan bilik Firdaus tu macam dah lama orang tak masuk. Di mana banyak ada banyak sarang laba-laba. Lepas tu keadaan dia tu macam berhabuk tau. Walaupun dia pelik dengan keadaan depan bilik Firdaus tu, tapi dia abaikan je lah kan. So dia kemaskanlah apa yang patut apa semua. So dia pun cakap lah, walaupun diorang ni housemate, tapi diorang memang sangat jarang tau berjumpa. Biasalah kan sebab si Adam ni dia selalu outstation dan si Firdaus ni pula dia kan kerja shift malam. Jadi memang diorang punya kerja tu membuatkan diorang sangat busy. So memang jarang sangat untuk diorang duduk sama-sama ke. Adalah sesekali diorang tengok movie ke ataupun mungkin masak sama-sama ke, makan sama-sama macam tu je lah. Tapi jarang sangat lah momen tu. Sampailah pada satu malam ni, masa dia tengah duduk tengok TV seorang-seorang, si Adam ni dia tengah tengok TV seorang-seorang, sekali dia dapat dengar suara orang tau dekat dalam bilik Firdaus. Bunyi macam kan orang bercakap kan. So dia macam aku rasa macam aku duduk seorang rumah ni, tapi mungkin Firdaus ada kot dalam bilik. Jadi dia pun pergilah ketuk pintu bilik Firdaus ni. Dia ketuk pintu bilik dan lepas tu Firdaus ni pun keluar. Jadi tanyalah Firdaus ni cakap dengan siapa. Lepas tu Firdaus pun cakap tak ada cakap dengan siapa-siapa pun. Dia seorang je ada dalam bilik tu. Cuma dia macam pening kepala tu sikit. So dia macam okey lah kan. So Adam pun pergilah sambung balik tengok movie dia tu. Sekitar jam pukul 3 pagi macam tu, sekali Adam ni dia terkejut tau sebab tiba-tiba Firdaus ni baru balik daripada rumah. Lepas tu Firdaus ni pun tegur dia. Firdaus tanya, tak tidur lagi ke? Dia pada masa tu dia jadi macam pelik tau. Tadi aku tegur Firdaus dekat dalam bilik sebab Firdaus kata dia pening kepala kan. Lepas tu sekali Firdaus ni baru balik daripada kerja ke macam tu. Jadi siapa yang duduk dekat dalam bilik yang tadi? Walaupun dia ni agak pelik dengan kejadian yang berlaku pada malam tu kan, sampai tak boleh nak tidur semua,
tapi dia abaikan je lah. Ada satu malam ni Firdaus tu pun ajaklah dia orang Firdaus dengan Adam ni. Firdaus ajak Adam untuk keluar pergi lepak dekat mamak. Adam dia pun setujulah kan. Dia orang pun jalan pergilah dekat lift. Masa ni Firdaus ni sembanglah dengan Adam tu kan, sembang. Sekali dekat kawasan lift yang sama tu ada seorang pakcik ni tau. Pakcik ni pergi tegur Adam tu. Dia tepuk bahu Adam, lepas tu dia cakap, pergi berubat Syifa je lah adik. Dia cakap macam tu dekat si Adam. Adam ni macam pelik lah kan. Dia pun tengoklah juga dekat Firdaus tu. Firdaus tak ada cakap apa-apa pun. So lepas tu dia pun sambunglah balik sembang kan. Lepas tu dia pun turunlah lift. Lepas tu dia pun sampailah dekat kedai mamak. Dan masa ni mamak tu pun datang ambil order kan. Bang nak makan apa semua. Lepas tu dia pun cakap lah, dia order lah untuk 2 orang makan. Jadi mamak yang ambil order ni pelik lah. Kenapa abang ambil order untuk 2 orang? Selalu tanya benda tu. Jadi dia macam agak nak marah lah kan. Sebab macam aku ambil untuk 2 orang makan lah. Sebab kan aku dengan Firdaus. Macam tu lebih kurang kan. Tapi dia abaikan je. Lepas tu dia orang pun makan sampai habis. Kemudian masa on the way nak balik tu, si Firdaus ni minta tolong Adam untuk dropkan dia dekat Uptown. Sebab katanya dia nak jumpa kawan. Macam tu lah lebih kurang. So Adam pun tinggalkan je lah si Firdaus ni dekat situ. Dan dia pun teruslah balik. Sesampainya dia dekat rumah, tiba-tiba dia dapat dengar ada bunyi macam orang tengah mandi tau, dekat dalam bilik air. So dia macam pelik lah. Kalau korang nak buat apa kan, bunyi macam ada orang mandi. Sedangkan tadi kan dia drop Firdaus tu dekat Uptown. Jadi siapa yang tengah mandi dekat dalam toilet tu? So disebabkan dia ketakutan juga pada masa tu, dia pun terus masuk bilik. Dan dia pun call lah si Firdaus ni. Dan lebih menyeramkan, bila dia tanya Firdaus tu dekat mana, Firdaus tu cakap dia masih lagi dekat luar. Maksudnya kalau Firdaus kat luar, jadi siapa yang mandi dekat dalam bilik air tu? Lepas tu dia pun tertidurlah dalam keadaan ketakutan. Dan sekitar jam 4 pagi macam tu, dia terasa haus. Lepas tu dia bangun dan dia pun pergi dekat dapur untuk minum air kan. Dan dia pun tengoklah si Firdaus ni tengah tertidur dekat depan TV, dekat ruang tamu tu. Keesokannya dia pun nak pergilah kerja kan. Dan yang peliknya, masa dia on the way nak pergi kerja tu, dia terserempak dengan Firdaus dekat parking tau. Seakan-akan Firdaus ni baru je balik. Kawan dia hantar dia dekat situ. Jadi benda itulah yang membuatkan si Adam ni macam pelik. Kalau Firdaus ni semalam tak balik, siapa yang mandi, siapa yang masak dekat dapur dan siapa yang dia nampak tengah tidur dekat depan TV tu. Benda itulah yang keep on buat si Adam ni terfikir, siapa sebenarnya, makhluk apa sebenarnya ada dekat dalam rumah dia orang tu. Benda seram yang berlaku dekat Adam ni tak berakhir dekat situ je tau. Sebab sekitar pertengahan bulan Jun, iaitu 2 hari sebelum dia ni kena pergi outstation lagi sekali, dia nampak yang si Firdaus ni tengah memasak dekat dapur. Kan dapur dia orang rosak kan. Lepas tu Firdaus katalah, dia dah masak sebab dia dah beli dapur baru. Jadi diorang pun malam tu diorang makan sama-sama, diorang siap menonton cerita Hindustan lagi dekat TV. Lepas tu diorang sembang-sembang lah kan. Dan selepas tu 2 hari kemudian, dia kan kena pergi outstation. Jadi dia pun call lah si Firdaus ni. Dia cakap lah barang-barang dapur yang diorang guna untuk masak apa semua, dia dah tolong top up kan. Lepas tu dengan selamanya si Firdaus ni bagi tahu dekat si Adam, dia ni sebenarnya tak ada pun dekat rumah. Dia ni kena pergi outstation sejak awal Jun lagi. Jadi lagi sekali si Adam ni terfikir, kalaulah si Firdaus ni pergi outstation awal bulan Jun, jadi siapa yang masak pula malam tu, yang tengok movie Hindustan dengan dia apa semua malam tu kan. Jadi memanglah benda ni bagi Pika, dia macam dia punya usikan tu bukan biasa-biasa tau. Sebab dia setiap malam dia keep on ada plot twist. Dia ingatkan Firdaus tapi rupanya bukan. Satu hari tu dia terjumpa balik pakcik yang, ingat tak pakcik yang cakap dekat dia, pergi berubat Syifa je lah adik. Macam tu. Dia terserempak dengan pakcik tu. Jadi dia pun tanyalah dekat pakcik tu kan. Dia bercakap lah dengan pakcik tu. Sekali pakcik tu pun tanya dia, anak kamu ni tinggal seorang ke? Pakcik tu tanya dia. Lepas tu dia cakap lah tak, dia tinggal dengan lagi seorang kawan dia. Lepas tu pakcik tu pun cakap lah kan dekat dia, oh ya ke? Sebab sebenarnya malam tu pakcik tu tegur dia macam tu
Sebab malam tu pakcik tu nampak yang si Adam ni sebenarnya tengah berborak seorang. Dia pun agak tergamam lah kan dengan apa yang pakcik tu cakap. So dia pun masuklah ke dalam rumah. Dia kan tinggal rumah dia untuk outstation lama kan. Bila dia masuk dalam rumah dia tu, dia pelik tau. Sebab rumah dia keadaan dengan TV, pinggan mangkuk, lantai rumah semua berhabuk. Seolah-olah dah lama sangat orang tak masuk dalam rumah tu. Lagi menghairankan, dia tengok yang bil-bil api, air apa semua masih lagi berada dekat dalam peti surat. Seolah-olah si Firdaus ni tak jaga rumah pun ataupun tak buka pun peti surat ke apa. So long story short, 3 hari sebelum raya, dia ni pun baliklah ke kampung. Adam ni dia balik kampung untuk beraya. Dan masa tu dia pun dapatlah phone call daripada Firdaus. Dan Firdaus ni pun jemputlah si Adam ni untuk datang ke rumah Firdaus seminggu selepas raya. Sebab katanya adalah macam buat open house, buat kenduri gitu kan. Pada hari raya yang ke-7, Adam ni pun dia ajak beberapa kawan dia, 2-3 orang, untuk temankan dia lah pergi ke open house dekat rumah Firdaus tu. So dia dah inform lah dekat Firdaus kan yang dia akan ajak kawan-kawan dia lah untuk pergi open house tu. Firdaus pun okey lah, tak ada masalah. Masa dia orang on the way pergi ke sana, dia orang sesat tau. Jadi Adam ni pun call lah Firdaus untuk tanya laluan pergi ke rumah dia lah. Dia sembang, sekali sampailah dekat rumah. Masa tu bila dia orang sampai dekat rumah Firdaus tu, hari dah agak lewat petang dah. So orang pertama yang dia nampak dekat kawasan rumah tu adalah Abang Firdaus. Abang Firdaus ni pun ajaklah si Adam ni untuk naik ke rumah. Okey. Dan dia orang pun sembang apa semua. Dan masa tu si Adam ni pun tanyalah dekat abang si Firdaus ni, Firdaus mana? Bila dia tanya soalan macam tu dekat abang Firdaus, abang dia tu macam pelik. Firdaus? Macam tu. So berulang-ulang kali lah kan dia tanya mana Firdaus kan. Sebab tak nampak pun Firdaus dekat kawasan rumah dia tu. Masa tu lah si ayah dengan family Firdaus tu tanyalah Adam, sebenarnya macam mana dia boleh datang ke kenduri ni? Siapa yang jemput dia? Lepas tu Adam ni cakap lah Firdaus lah yang jemput dia. Sebab Firdaus kata ada kenduri, ada makan-makan hari raya ke-7. Sebab tu dia bawa kawan-kawan dia apa semua ni datang ke rumah Firdaus masa tu. Dan mereka ni pun semua pelik. Dia pun cakap, Adam, kau tahu tak ni kenduri apa sebenarnya? Ni sebenarnya kenduri arwah untuk arwah Firdaus. Tak terkejut si Adam ni masa tu. Lepas tu ayah kepada si Firdaus ni, dia pun bangun dan dia pun pergi ambil tahu sijil kematian dan dia pun tunjuk dekat Adam ni, mengatakan bukti yang si Firdaus ni sebenarnya dah lama meninggal. Dan rupa-rupanya dia ni meninggal pada 10 Disember 2008 disebabkan oleh demam denggi. Masa tu si Adam ni memang tergamam gila sebab dia terkejut lah kan, kalau Firdaus tu dah lama meninggal, jadi siapa yang jadi housemate dia selama ni? Sebab rupa-rupanya Firdaus ni dah pun meninggal dalam 3 bulan selepas dia orang convocation. Maksudnya sebelum dia dapat kerja apa semua tu, masa tu Firdaus ni memang dah meninggal pun. Jadi dia ceritakanlah dekat family Firdaus ni yang dia orang ni jadi housemate, pernah makan sama, sembang, borak apa semua kan. Dan masa tu family Firdaus ni pelik lah kan, betul ke si Adam ni cerita-cerita yang dia bagi tahu apa semua ni kan. Dan Adam ni pun tunjuklah bukti call log kan, dengan mesej-mesej yang diterima daripada Firdaus. Dia tunjuklah dia punya conversation, dia punya tu kan. Masa tu memanglah family Firdaus ni pelik sebab memang nombor phone tu adalah nombor phone Firdaus tau, arwah Firdaus. Jadi disebabkan dia terkejut sangat dengan benda yang menimpa dia kan, so masa itulah barulah semua benda terjawab. Patutlah dia selalu nampak benda-benda seram, selalu nampak Firdaus kat sini, rupanya tak balik lagi, ataupun dia dengar orang mandi tapi Firdaus sebenarnya kat luar. Sebab rupa-rupanya yang Firdaus ni pun bukan Firdaus tau. Maksudnya Firdaus ni adalah satu jelmaan. Cuma sampai sekarang si Adam ni pelik, sebenarnya kenapa dalam ramai-ramai orang arwah tu ataupun makhluk tu yang dalam jemaah Firdaus tu datang cari Adam, dan kenapa dia datang dalam bentuk Firdaus, dan kenapa Adam ni yang jadi mangsa dia. Yang itulah yang membuatkan dia jadi, cerita ni jadi, walaupun cerita ni mungkinlah bagi korang yang dengar, korang rasa macam dalam movie kan, tapi benda ni sebenarnya benda betul yang berlaku dekat si Adam ni. Jadi
dekat sini, korang rasakan kalau korang berada dalam situasi Adam ni, apa yang korang akan buat? Macam dia ni, lepas dia demam seminggu akibat terkejut dengar yang sebenarnya si Firdaus sudah lama meninggal, dia pun terus ambil keputusan untuk keluar daripada rumah tu. Maksudnya sewa dekat tempat lain. Which is kalau Pika pun dalam situasi dia, mungkin Pika akan buat benda yang sama lah. Mungkin pergi berubat ke, kan, untuk orang kata pulihkan semangat. Okay? So, apa pandangan korang tentang cerita kali ini? Adakah cerita ni agak seram ataupun memang sangat seram? Apa pun korang boleh tinggalkan komen di bawah. Dan contohlah kalau korang pernah dengar tentang kisah ni ataupun pernah terbaca dekat sis.com ke dekat mana-mana artikel, pun boleh korang kongsikan dekat komen di bawah. Okay? So, apa pun jangan lupa untuk tekan butang like, share dan tekan butang subscribe tu, support Pika Storyteller Channel. Dan juga tekan butang loceng supaya setiap kali kalau Pika keluarkan video baru, korang akan terus dapat notification daripada Pika Storyteller Channel. So, apapun itu sahaja video Pika untuk kali ini. Sorry kalau agak panjang sikit. So, hopefully korang semua terhibur. See you soon. Bye.